Okey, jadi ini adalah interface lah ataupun page yang pertama untuk menu utama pada sistem Easy Account ni. Okey, perkara pertama yang saya nak tunjukkan adalah apa info yang perlu ada dalam Easy Account ni supaya nanti bila kita cetak atau kita print sebarang dokumen yang kita perlukan, contohnya macam receipt ke, invoice ke, atau penyata-penyata akhir tahun tu, kita nak maklumat-maklumat perniagaan kita atau syarikat kita ada dalam dokumen-dokumen tersebut. Okey, maklumat itu boleh diisi pada bahagian pergi untuk ke menu utama, dan bahagian bawah ni ada perkara pertama adalah mengisi maklumat syarikat. Okey, bila kita klik maklumat syarikat ni, dia akan keluarlah apa yang perlu direkod. Okey, boleh masukkan nama syarikat, nombor pendaftaran SSM, alamat perniagaan, kalau kat rumah lah. Okey, nombor telefon yang boleh dihubungi, email yang boleh dihubungi, dan seterusnya adalah nombor bil. Nombor bil ni adalah, kan biasa kalau kita dapat bil kan dia ada nombor bil kan, macam 10011 ke 10112 ke, macam tu kan. So nombor bil ni kita boleh reka sendiri. Okey, tak kisahlah kalau kita nak letak 12001 ke 10012 ke, tak kisah. Kod atau nombor ni terpulang kepada kita sendiri, dan perlu letak nombor sahaja, jangan letak huruf nanti dia error. Kena letak nombor sahaja. Ini adalah nombor bil yang mana dia akan automatically run dekat receipt atau invoice tu nanti. Okey, footer untuk dokumen invoice ni, okey, yang terakhir ni adalah maklumat-maklumat yang kita nak letak dalam kita punya receipt atau invoice tu. Tak kisahlah, mungkin kita nak letak syarat-syarat pembelian atau pembayaran ke, kita nak letak nombor akaun bank kita untuk customer buat pembayaran ke, kan, ataupun tema-tema yang lain lah. Okey, boleh letak kat sini. Semua ni akan appear lah dekat invoice atau receipt bila kita dah kita keluarkan receipt nanti. Dan yang terakhir, kita boleh upload signature. Klik je upload dan pilihlah gambar tu. Signature tu maksudnya korang kena ni dululah, kita kena create dulu, ambil gambar dan simpan dalam komputer, dan barulah kita boleh upload. Okey, kita boleh upload. Okey, invoice. So bila kita preview, invoice nya akan jadi macam ni lah. So maklumat-maklumat tadi dia akan ada kat sini, akan perkara pertama, kedua dan ketiga, dan signature akan keluarlah kat sini. Okey, maklumat syarikat kita akan appear dekat dokumen receipt atau invoice kita ni. Itu adalah perkara pertama. Yang seterusnya, bila kita nak guna Easy Account ni, bila dah masukkan maklumat syarikat apa semua, so kita nak record ataupun kita nak isi maklumat dalam database. So untuk kategori database, kita klik di kategori database, dia ada beberapa lah dekat atas ni, kita ada beberapa kolom. Okey, ada beberapa kolom. Okey, contoh yang pertama staff database. Okey, untuk staff database ni adalah untuk simpan nama staff yang mengguna sistem Easy Account ni, atau nama staff yang membuat jualan. Okey, ini bukanlah kata data yang complete macam dia punya nombor telefon apa semua tu. Ini adalah nama sahaja. So kita type je, klik new dulu, type je nama sesiapa, contoh, dan kita save. So akan adalah nama Siti dalam senarai kita punya staff database. Okey, sekali lagi, staff database ni adalah untuk masukkan nama staff yang menggunakan sistem ni, ataupun staff yang membuat jualan. Maksud saya macam salesperson lah. Okey, sebab dalam jualan kita boleh klik lah, kita boleh pilih siapa yang membuat jualan tersebut, staff mana yang buat jualan tu. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, kita ada kategori perbelanjaan. Maksud kategori perbelanjaan adalah item-item belanja yang kita disburse atau kita buat pembayaran dalam perniagaan kita. Okey, boleh tengok contoh-contoh kat sini. Ada gaji dan upah, derma, komisen, hutang lapuk, perjalanan dan pengangkutan, dan sebagainya. Belanja ni adalah selain pembayaran atau pengeluaran duit untuk pembelian stok. Okey, selain pembayaran untuk pembelian stok, yang digunakan dalam perniagaan adalah kita katakan kategori perbelanjaan. Okey, bila kita record item belanja dekat sini, dekat database ni, dia akan automatic keluarlah dekat summary. Kat mana summary? Perbelanjaan, receipt, invoice, maklumat syarikat, maklumat bekal,
summary belian, summary belanjaan. Oh, dekat sini, dekat bawah ni sekejap saya alih ni. Dia akan keluar dekat P&L ni. Dia akan automatic keluar macam sebelum ni, macam kita punya sistem sebelum ni, kita kena pilih sendiri tau untuk appearkan dekat P&L, imbangan duga dan sebagainya. Tapi untuk yang kita dah update ni, once kita record kategori belanja dekat sini, dia akan automatic ada dekat penyata-penyata tahunan ni. Okey, jadi tak perlu nak pilih lah, tak perlu nak select macam sistem yang lama tu. Okey, jadi bila once korang contohlah masuk perkara, kita tulis postage. Okey, contoh ni contoh, kita tulis postage, kita save. Okey, kita save. Kita tengok ada tak penghapusan. Ada postage, perkara postage. Kita tengok dalam imbangan duga ada tak postage. Okey, dah keluar perkara postage. P&L bulanan pun ada postage, P&L tahunan pun ada postage. So kita tak perlu nak manually klik kat sini lah. Dia akan auto senarai dalam penyata akhir tahun. Okay, itu kategori belanja. Okay, untuk cara pembayaran, cara pembayaran adalah cara kita membuat transaksi perniagaan tu. Sama ada kita menggunakan bank mana untuk membuat pembayaran keluar, atau kita menggunakan akaun bank apa untuk menerima sebarang duit masuk. Okey. Kat sini lah contoh CMB, Maybank, RHB, BSF, Bank Islam Rakyat, dan cara pembayaran tunai ni memang wajib adalah tunai ni macam kita terima atau kita bayar duit melalui tunai fizikal. Okey, tunai fizikal. Jadi bila kita record bank-bank ni, dia akan automatic tunjukkan dekat aliran wang. Okey. Oh, aliran wang kena pilih. Aliran wang kena pilih. Maybank dah ada, Bank Islam. Kalau kita tak keluarkan kat sini, dia tak akan tunjuklah. Okey, transaksi yang berkaitan dengan bank itu. Jadi kena pilihlah bank mana yang kita gunakan dalam perniagaan kita. Okey, itu untuk cara pembayaran. Okey, seterusnya database untuk supplier pemiutang. Okey, kalau maksudnya kat sini kita kena senaraikan nama untuk semua kita punya supplier. Tak kisahlah supplier tu kita beli secara tunai atau kita beli secara hutang, semua supplier ni kita perlu record nama dia. Record nama je. Yang lain-lain tu tak perlulah. Okey, syarikat ABC save. Contoh. Okey, syarikat kena klik new dulu. Syarikat tua save. Okey, itu kategori supplier atau pemiutang. Okey, semua pembekal yang mana kita beli secara tunai atau secara hutang, kita perlu senaraikan nama dia dekat kategori supplier atau pemiutang ni. Okey, untuk pelanggan dan penghutang pun sama kepada customer. Ini untuk yang regular customer, repeated customer ke, yang itu boleh save nama dia kat sini. Kalau macam kita punya perniagaan ni customer jenis walk in, so kita tak adalah nak macam note nama dia ke, memang macam kita perlu record ke siapa yang beli pada hari ni, siapa yang beli pada esoknya, siapa yang beli pada semalam. Kalau kita bukan jenis perniagaan yang perlu data begitu, tak perlu save lah nama customer yang beli tu. Tapi kalau kata ada customer yang berhutang ataupun customer yang berulang, yang itu kita boleh save nama dia dekat sini. Okey, kalau walk in customer macam kita ada restoran ke cafe ke, yang kita tak save nama customer bila ada pembelian atau customer yang buat belian, yang itu kita tak perlu save nama pengguna atau customer. Okey, yang nanti sama juga, klik new, tulis nama contoh Abu, lepas tu kita save. So cara dia sama je, klik new, masukkan nama siapa-siapa, lepas tu kita save. Lepas tu dia akan adalah kat bawah ni. Okay, yang seterusnya aset-aset ni kita boleh type juga aset kita. Maksudnya aset ni bukan aset macam komputer, motor itu alat tu apa. Ini kategori aset ni maksudnya aset tu kategori apa, macam kenderaan, bangunan, alat mesin. Mungkin kita nak tambah lagi macam
alatan membaiki ke ataupun alatan repair ke, itu kategori aset lah. So bila kita save, nanti dia akan show dekat kunci kira-kira, imbangan duga dan sebagainya. Dan pendapatan lain ni maksudnya contoh kita berniaga restoran, tapi kita ada pendapatan sampingan iaitu kita buat homestay. So pendapatan daripada homestay tu adalah jenis pendapatan lain. So kita klik new, kita buat kalau kat sini kita dah ada perniagaan lain, tapi kalau kita nak spesifikkan, kita boleh je type apa jenis perniagaan itu, nama apa. So kita boleh je tambah kat sini. Okey, so dah ada homestay kat sini. Nanti dia akan PNL bulanan. So dia akan automatic tambah lah dekat senarai pendapatan lain ni. Bila kita tambah dekat database tu, dia akan automatic disenaraikan dalam pendapatan lain, PNL dan BNL tahunan. Okey, ada perkataan homestay ni. Okey, itu untuk kategori database lah. Okey, bila kita mula-mula nak guna easy account ni, kalau kita dah ada data-data yang tersedia kat sini, kita boleh record dulu. Okey, yang pertama tadi maklumat syarikat, lepas tu kita isi kategori database, dan seterusnya kita ada database untuk maklumat pelanggan dan maklumat pembekal. Macam saya cakap tadi, maklumat pelanggan yang perlu diisi adalah pelanggan yang pertama yang berhutang tu, memang kita kena record lah detail dia, nombor telefon dia ke dan sebagainya, sebab dia berhutang dengan kita. Nanti kita nak trace dia. Okey, kita nak trace dia, kita nak minta hutang ke, nak trace dia ada kat mana ke dan sebagainya. Okey, dan pelanggan yang kita perlu record nama dia adalah pelanggan yang berulang. Okey, yang repetitif. Maksudnya memang setiap minggu memang dia akan datang beli, atau setiap bulan memang dia repeat item dengan kita. Yang itu kita kena save maklumat dia. Maklumat pembekal ni, semua pembekal perlu direkod atau perlu disimpan maklumat dia. Tak kisahlah pembekal tu kita beli secara tunai atau secara hutang, semua maklumat pembekal ni kita perlu record. Dia tak sama dengan pelanggan tadi lah. Pelanggan tu terpulang pada kita lah, kita nak record boleh, tak nak record pun tak apa. Tapi kalau untuk maklumat pembekal ni, kita perlu record yang terutamanya kalau kita ada record stok atau inventory, dan kalau ada kita beli barang dengan pembekal secara hutang. So kita kena simpanlah maklumat kat sini. Bila nak simpan maklumat pelanggan pembekal ni, kita kena klik new dulu, record apa semua detail dia dan save je. Okey, nanti dia akan simpanlah dekat bawah ni. Okey, untuk maklumat pelanggan, save, update, delete, simpan PDF. Okey, sama juga klik new, simpan detail-detail pelanggan ni, lepas tu kita klik save je nanti. Okey, macam ID ni, kalau macam lah pelanggan tu pelanggan perseorangan, dia bukan company. Okey, nama syarikat ni letak je nama pelanggan tu. ID ni boleh reka je, boleh letak nama dia sendiri pun tak apa, tak kisah. Okey, asalkan isi je semua ni. Okey, itu dah siap untuk maklumat penting lah, maklumat asas lah kiranya yang perlu record. Okey, seterusnya kita ada untuk macam pengguna yang baru mula berniaga, memang sebelum ni tak ada pernah record account, baru nak record account tahun pertama. Okey, perkara pertama yang kita perlu record bila kita nak buat account ni adalah, perkara pertama kita nak tahu berapa modal awal yang kita ada masa kita mula berniaga tu. Berapa modal awal yang kita ada. Okey, modal awal perlu record dekat record asset lain ni. Pergi dekat modal. Okey, perkara pertama yang perlu direkod bila kita nak record account adalah perkara modal. Okey, modal ni modal awal. Okey, modal ni, apa maksud modal ni? Modal ni adalah sebarang duit kita sendiri, tak kisahlah duit tu kita ambil daripada pinjaman ke, kita dapat daripada sebarang program keusahawanan ke. Okey, duit tu bila kita dapat dan kita masukkan ke dalam perniagaan untuk digunakan dalam perniagaan, duit tu adalah modal. Okey, jadi jangan campurkan dengan personal punya duit lah. Okey, ada situasi di mana seorang peniaga ni dia tak ada akaun bank untuk perniagaan dia berasingan dengan personal. Maksudnya akaun bank dia tu kat dalam tu lah duit personal, dan kat dalam tu lah
dia punya duit perniagaan ataupun duit perniagaan dan duit personal dia ni sekali. Okey, once dia ada dapat keuntungan daripada perniagaan dan sebagainya, dia guna je duit tu untuk personal thing, personal dia punya treatment lah. So dia tak asingkan, duit perniagaan asing, duit personal asing. Kalau yang situasi macam tu, duit modal dia tu adalah baki yang ada baki pemula pada tahun semasa lah. Okey, contoh pada 2002 ni dia baru mula niaga pada bulan 6. Jadi modal tu adalah berapa jumlah yang dia ada bermula pada bulan 6 tu. Dan daripada duit tu jugalah nanti yang dia akan guna untuk beli stok ke, untuk bayar apa-apa belanja ke, semuanya daripada duit itu. Okey, kalau peniaga yang mana memang dia asing siap-siap, okey, akaun CIMB ni memang untuk akaun berniaga je. Okey, tak ada duit personal dan sebagainya. Jadi duit yang modal yang perlu ada dalam perniagaan adalah perlu dimasukkan dalam akaun CIMB lah. Okey, janganlah letak duit modal tu dalam akaun lain-lain. Kalau kita dah tetapkan bank CIMB ni untuk berniaga, jadi modal yang kita ada untuk buat perniagaan tu masukkan dalam akaun CIMB siap-siap. Okey, jangan nanti saya beli barang guna duit personal dulu dalam Maybank dan sebagainya. Jadi modal yang lebih tu barulah saya masukkan sebagai modal. Kita tak nak macam tu sebab nanti dia susah nak trace untuk penggunaan duit perniagaan tu. Jadi sebelum kita buat apa-apa okey, kalau macam situasi macam tu, kita tak ada masa lagi nak transfer duit masuk dalam akaun perniagaan, tapi kita guna beli barang berniaga guna akaun kita dulu, tapi akaun kita tu kita tak masukkan dalam record akaun ni. Jadi pembelian orang kata pembelian barang-barang dalam niaga tu perlu direkod sebagai tunai dahulu. Sebab kalau kita tak masukkan duit dalam bank personal kita dalam record account ni, jadi kita tak tahu dari mana kita dapat duit untuk beli barang-barang berniaga tu. Jadi perkara modal ni sangat penting bila kita nak buat record account untuk mula-mula record account. Sebab nanti perkara account modal ni dia akan dibawa ke tahun-tahun yang seterusnya. Kalau pada awal-awal kita tak tahu modal awal kita berapa, bila tahun kelima baru kita nak buat account, memang sangat jadi masalah sebab nanti account tu dia tak akan balance. Okey, dia sangat tak akan balance. Nak tak nak, korang kena start record account pada tahun yang kelima tu sahaja. Korang tak boleh nak start daripada tahun yang pertama ni. Okey, jadi untuk mana-mana yang baru mula berniaga ni, perkara pertama yang sangat penting untuk rekod adalah item modal ni lah. Okey, item modal ni barulah nak buat rekod pembelian stok ke, nak rekod pembelian aset-aset dalam perniagaan ke. Okey, sebab duit daripada modal ni lah yang akan keluarkan duit untuk sebarang belanja tu tadi. Okey, itu adalah perkara pertama yang perlu rekod bila kita nak start record account ni. Okey, bila dah ada modal, katakan kita nak beli aset ke, so pergi ke aset tetap, kita boleh klik new. Boleh record. Tadi kita ada kategori aset dekat database kan. Klik je kenderaan ke, bangunan ke, alatan dan mesin ke, masukkanlah detail, tarikh kita buat pembelian tu dan sebagainya, dan save je. Nanti dia akan senaraikan dekat bawah ni. Okey, sesuatu yang lain-lain tu nanti saya akan tunjukkan. Okey, bila kita dah ada modal, kita dah beli alatan dan mesin dan sebagainya untuk mulakan perniagaan, dan seterusnya kita akan beli stok lah kalau perniagaan yang menjual barang. Okey, perkara yang seterusnya bila nak membuat perniagaan ni, dia akan beli stok lah. Dia akan beli stok untuk dijual kepada pelanggan. Okey, cara untuk rekod pembelian stok ni ada dua dekat dalam sistem Easy Account ni. Sama ada yang pertama, kita nak rekod dalam inventory stok atau inventory bahan mentah, atau kita nak terus rekod dekat rekod belian. Okey, cara untuk rekod kedua-dua ni apabila ada dua situasi berbeza lah. Okey, ada dua situasi yang berbeza. Yang pertama, kalau kita beli stok dalam kuantiti yang banyak, okey, dalam kuantiti yang banyak, dan kita beli stok tu untuk, contoh, kita beli stok pada bulan Januari, stok tu adalah untuk 3 bulan pertama. Maksudnya stok tu adalah untuk bulan Januari, Februari, Mac. Okey, kalau stok tu dibeli dalam kuantiti yang banyak dan bertahan dalam jangka masa yang lama, kita perlu record lah inventory stock ni. Okey, klik inventory stock. Okey, klik new. Dan klik new dan masukkan detail stock tu dekat sini. Okey, seperti mana yang diminta lah. Kod produk, unit of measurement, kos beli per unit berapa, harga jual seunit berapa, dan seterusnya lah. Okey, kalau nama pembekal ni, jadi kita dah simpan dalam maklumat
pembekal nak maklumat pembekal kat bawah ni. Okey, maklumat pembekal kat bawah ni. Adik tak boleh tutup pula. Okey. Okey, maklumat pembekal kat bawah ni kita dah isi siap-siap. Nanti bila kita record inventory stock, okey, kita boleh klik je tambah dekat sini Okey, nombor invoice dan sebagainya. Sebab bila kita buat pembelian, kita akan dapat receipt atau invoice daripada pembekal. So kita masukkan nombor invoice dan sebagainya untuk rujukan. Okey, dan lain-lain kos dan sebagainya seperti mana yang kita transaksi kita tu lah. Okey, masukkan je dalam ni dan simpan. Okey, simpan maklumat tu. Okey, sekali lagi, apa yang perlu direkod dalam inventory stock ni? Jika kita beli stok dalam kuantiti yang banyak dan stok tu bertahan dalam beberapa bulan lah. Maksudnya kita beli pada bulan pertama, stok tu akan bertahan sampai bulan kedua atau ketiga. Okey, yang tu kita boleh record inventory stock. Dan kalau kita nak contoh kita nak restock barang, macam kita ada record stock dekat sini. Okey, kita ada record stock kat sini. Okey, saya buat satu lah nama produk. Dia kena letak juga pembekal. Maklumat pembekal new. Okey, ni contoh contoh. Okey, kita inventory stock new. Okey, contoh kod produk botol. Kod produk botol pula. Unit of measurement botol, maklumat bil, pembekal, kos beli per unit, harga jual seunit 49, stok masuk 100. Nama ni nama yang buat belian atau nama kita sendirilah. Contoh kalau kita yang guna sistem account ni, kita yang record benda ni. Running out of time pula. Okay, contoh dan kos tak ada jumlah belian 100. Kalau kata 30, 3,000 lah Okay, deposit katakan kita buat bayaran penuh 3,000. Cara bayaran CMB. Okay, tu kita save. Okay, jadi dekat inventory stock ni kita dah ada satu stock lah. Kita ada satu item stock. Okay, shampoo. Katakan kalau katakan kita nak restock, okay, kita klik new. Okay, masukkan shampoo. Kalau kita nak restock macam ini kita beli bulan Januari. So katakan pada bulan March nanti kita nak restock barang yang sama. Okey, cara dia kita klik new, kita masukkan shampoo ni tadi. So dia dah keluarkan dah kos beli per unit berapa, harga jual unit berapa. So apa yang kita masukkan yang lain-lain lah. Nombor invoice untuk bil baru tu berapa, stok masuk yang kita restock tu berapa. Okey, dan sebagainya. So cara dia kalau nak restock produk yang kita dah beli atau register, kita record new, select je produk tu. Lepas tu masukkan maklumat-maklumat yang lain tu macam yang diminta lah. Okey, itu untuk restock. Okey, dan kalau kita dah record inventory stock dekat sini, kita tak perlu record dah dalam record belian. Sebab dalam inventory stock ni, once kita dah record pembelian stok, dia dah hantar sekali maklumat ke record belian. Okey, dia tak hantar record belian kat sini lah. Dia tak hantar record belian kat sini. Summary belian. Dia tak hantar kat sini. Dia terus hantar dekat PNL bulanan. Dah ada dah dekat sini. Okey, dah ada dekat PNL tahunan. Imbangan duga pun sama. Okey, jadi once kita record pembelian stok dekat inventory stock ni, okey, kita dah ada lah. Kita boleh track record by stock. Okey, pada 1 Januari kita ada beli stok shampoo sebanyak 100 unit, dalam jumlah dia adalah 3,000 macam tu. So untuk record inventory stock, untuk record pembelian stok, kalau kita dah record dalam inventory stock ni, kita tak perlu lagi record dalam belian. Okey,
Jadi kalau untuk record stok ni adalah stok dalam kuantiti beli yang beli dalam kuantiti yang banyak, yang bertahan selama lebih daripada sebulan. Jadi untuk record belian barang atau belian stok dalam record belian ni adalah jika kita beli stok ni dalam jangka masa yang untuk jangka masa yang singkat. Okey, saya datangkan contoh. Kalau kita berniaga restoran lah, biasanya berniaga restoran ni dia perlu beli barang ni macam seminggu ni ada berapa kali, mungkin 2 hari sekali dia restock barang, 2 hari sekali dia restock barang. So yang pembelian yang jenis macam tu kita tak perlu record inventory stock, kita boleh record terus dekat belian. Okey, untuk record dekat belian ni, bila kita dah simpan data semua data yang berkenaan dengan belian yang kita buat tu, okey, dia akan keluar dekat summary belian kat sinilah. Dan sekali lagi dia akan auto hantar juga dekat nilai imbangan duga, PNL bulanan dan PNL tahunan. Okey, jadi once kalau kita decide untuk record stok dan record stok dekat sini, kita tak perlu lagi record dekat belian. Okey, dan once kita decide untuk record dekat belian saja, kita tak nak record stok. Jadi bila kita record belian, tak perlu record lagi lah dekat stok. Okey, sama ada kena pilih salah satu sahaja dekat mana kita nak record belian tu. Belian tu adalah apa-apa belanja yang kita keluarkan untuk beli stok perniagaan. Okey, apa-apa belanja yang kita keluarkan untuk beli barang perniagaan yang akan dijual balik pada customer lah. Okey, bukan alat-alat yang kita gunakan dan sebagainya, tapi apa-apa barang yang nak dijual pada customer. Okey. Okay, itu untuk inventory stock. Inventory bahan mentah tu samalah inventory bahan mentah. Kalau bahan mentah macam bahan mentah yang beli dalam kuantiti yang banyak dan sebagainya, boleh letak kat sini. Okey, itu adalah perkara yang untuk transaksi pertama lah, iaitu transaksi belian. Okey, untuk transaksi seterusnya adalah transaksi jualan lah. Transaksi jualan kita ada dua cara juga, iaitu record jualan atau record jualan stok. Okey, record jualan stok ni kalau kita barang yang kita nak jual tu, kita ada record stok sebab kita nak trace kalau ada sebarang stok yang keluar daripada jualan. So kita masukkan crude product shampoo tadi, masukkan berapa kuantiti yang dijual dan sebagainya, dan dia akan appear lah. Okey, shampoo. Okey, dia akan tunjukkan baki shampoo yang ada dalam stok kita sekarang adalah 100 botol. Okey, so kita nak jual 20 botol. Okey, so ini adalah jumlah. Okay, masukkan nombor invoice dan sebagainya yang kita nak keluarkan. Lain kos deposit bayaran penuh 980. Cara jualan, kod berhutang tak ada, saya pesen admin. Okay. Untuk jualan ni, once kita record bayar deposit atau bayaran penuh sama dengan jumlah yang perlu dibayar oleh customer, dia akan automatik tunjukkan cara jualan kita adalah secara cash. Okey, secara cash. Kalau kita letak deposit atau bayaran penuh ni, maksudnya bukan bayaran penuh lah, kita letak deposit sebanyak 400. So dia akan automatik tunjukkan cara jualan ni adalah kredit dan dia akan create penghutang untuk kita. Nanti kita buat contoh lain. Ni kita buat record sebagai tunai dulu. Okey, kita save. Okey, nanti kita check dekat inventory stock kita. Kita punya kuantiti shampoo kita dah berkurang lah. Okey, dah berkurang sebanyak 20. Jadi baki dalam stok kita ada 80 botol shampoo sahaja. Okey, jadi bila kita dah buat jualan pertama tadi, kita tengok dia masuk dalam imbangan duga jualan sebanyak 980. PNL dalam profit and loss bulanan, ada jualan dalam bulan Februari sebanyak 980. Dan apabila tahunan, ada untuk bulan Februari saja sebanyak 980 lah. Okey, kita tunjukkan cara jualan stok kalau secara kredit. Shampoo kuantiti 20, kita add. Okey, nombor invoice. Okey, ni katakan dia bayar deposit je 300, so akan ada baki lah. Okey, ada baki. Okey, bila kita save, masukkan kod berhutang. Tak ada lagi kod. Oh, ada. Abu contoh Abu. Save. Okey, kita tengok
dia punya efek lepas kita buat jualan kedua tu. Inventory stock kita dah berkurang sebanyak 60. So kita boleh tengok lah, okey, kalau kita ada banyak lagi produk kat mana, kita boleh tengok kuantiti produk yang baki semasa yang ada dalam stok kita. Okey, shampoo ada berapa, contoh kosmetik ke ada berapa, baju ke ada berapa. Dia akan senaraikan teruslah kat sini. Okey, dan rekod jualan, summary jualan pun dia akan tunjukkan summary jualan dekat sini. Okey, untuk summary jualan boleh klik. Okey, tengok jualan pertama pada bulan Februari, kita secara tunai. Untuk jualan kedua secara kredit, sebab ada kod penghutang iaitu ABU lah. Okey, ABU. So kita tengok dalam rekod penghutang ada nama ABU baki sebanyak 680 daripada rekod jualan tadilah. So kalau kata ABU ni buat bayaran, okey, klik je nama ABU ni. Okey, kita buat lalu. Rekod penghutang, klik nama ABU. Okey, ini adalah dia punya baki dan sebagainya. Okey, kalau kata dia bayar hutang, okey, klik bayaran diterima, masukkan kat sini. Contoh dia bayar lagi 300. Okey, pada katakan 15 Mac dia buat bayaran. Okey, cara bayaran transfer CIMB. Okey, rekod jualan, hutang invoice 123. Catatan ni terpulang kepada kita, nak refer bayaran tu untuk catatan apa, boleh tulis apa-apa yang kita senang faham lah. Okey, cara bayar 300, hutang invoice 123. Okey. Oh, sorry, tak boleh new. Oh, faham. Oh, kalau nak bayar kena klik new dulu. Lepas tu masukkan nama ABU, masukkan tarikh 12 Mac, bayaran diterima, jumlah 300, masukkan nombor reference, cara bayaran transfer ke CIMB, catatan hutang invoice 123 24 lah. Okey, lepas tu kita save.